Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Saya doakan kita semua diberkati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada hari ini alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita hingga sama-sama dapat kita laksanakan ibadah puasa pada hari yang ke-11 hari ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur pada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada kita untuk terus beramal soleh dengan solatnya, dengan bacaan Al-Qurannya, dengan zikirnya, istighfarnya, selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutamanya pada waktu-waktu seperti ini ya, dan sebelum maghrib nanti panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada waktu itu doa sangat-sangat mustajab. Doa orang yang berpuasa mustajab, doa sebelum maghrib juga mustajab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, perbanyakkanlah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sementara kita menantikan waktu tu, marilah sama-sama kita sambung lagi pengajian ataupun kelas tajwid Al-Quran praktikal yang kita akan sambung pada hari ini. Dan saya dah war-warkan dalam Facebook page saya, Kuliah Quran Dr. Hafiz, dan dah ada nota-nota yang saya sediakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apa perbincangan kita hari ini? Kita akan bincangkan tentang perhatian. Maksudnya kena berhati-hatilah semasa membaca juzuk yang ke-12 ya. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Kerana ada bacaan-bacaan yang istimewa. Ada bacaan yang special. Jangan salah faham tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jangan anggap juzuk-juzuk lain tak special. Cuma dalam bacaan kita baca Quran mengikut riwayat siapa? Selalu kena ingat, bacaan kita adalah riwayat Hafs daripada Imam Asim menurut Tariq Asy-Syatibiyah. Tapi kalau tak ingat menurut Tariq Asy-Syatibiyah, tak apa lagi ya. Yang penting kita sebut bacaan kita adalah riwayat Hafs daripada Imam Asim. Hafs nama orang, Asim nama orang ya. Dari bacaan kita adalah riwayat Imam Hafs daripada Imam Asim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dalam juzuk yang ke-12 ada bacaan yang special, iaitu bacaan imalah, ada bacaan ishmam, ada bacaan raum ataupun ikhtilas, ada bacaan seperti iltiqa as-sakinain, ada permulaan dengan hamzah wasal. Kemudian ada satu istilah yang kalau tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah yang dah tengok dalam nota, ada ijtima' harfan sakinan. Ijtima' harfan sakinan. Apa pula tu kan, macam tak pernah dengar pula sebelum ni kan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, itu istilah dalam bahasa Arab lah. Tapi hari ini insya-Allah saya akan terangkan. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau ada orang tanya kenapa pula saya mulakan hari ini dengan perhatian semasa membaca juzuk yang ke-12 ya. Kerana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, malam ni merupakan malam yang ke-12. Jadi ramai orang yang akan mula membaca juzuk yang ke-12 kalau mereka membaca satu hari satu juzuk. Dan saya percaya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah yang di luar sana juga membaca satu hari satu juzuk.
Cuma mungkin ada yang dah terlebih, tak apa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita cuma ulang kaji saja. Baik. Tapi kalau hari ini dan hari-hari yang berikutnya, insya-Allah saya akan juga membawa tajuk yang sama. Cuma kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah ada mushaf, itu lebih baik, kerana saya juga akan menyelak-nyelak mushaf dalam Quran Flash untuk tunjukkan. Saya dah kumpulkan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah ayat-ayatnya, nombor ayat, nama surah, muka surat, juzuk, dah tentulah juzuk yang ke-12 kan. Semuanya dah jelas, cuma kita nak tengok juga kalau dalam mushaf bagaimana rupanya, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita mulakan yang pertamalah. Okey. Yang pertama yang saya kuningkan ini ada mad lazim kalimi muthaqqal. Mad lazim kalimi muthaqqal. Kenapa saya bagi tahu walaupun mungkin kita tahu cara bacaannya? Memang sebab kita kena selalu sebut-sebut supaya jangan tersasul-sasul, jangan tersilap-tersilap. Kadang-kadang kita dah tahu dah ini memang muthaqqal ni, tapi kita keliru, harfi ke kalimi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dalam juzuk 12 mak lazim kalimi pun ada, mak lazim harfi pun ada. Jadi sebab tu bila kita ulang-ulang, insya-Allah kita akan ingat. Baik. Jadi bila mak lazim kita akan baca dengan kadar 6 harakat. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila kita baca surah Hud ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dabbatin fil ard. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau saya bawa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah melihat mushaf macam inilah rupa dia, ya. Wa ma min dabbatin fil ard. Okey, jadi dekat sini ada huruf dal. Huruf dal, huruf pertama tak ada masalah. Huruf yang kedua, huruf kedua adalah huruf mad. Huruf mad tu apa? Alif, waw dan ya. Okey, singkatan dia awi, alif, waw, ya, ataupun ayu, alif, ya, waw. 3 huruf yang sama, cuma terbalikkan antara waw dan ya dan waw. Baik. Kemudian huruf kedua, huruf yang ketiga pula dia bersabdu, dia bertasydid. Kalau dalam bahasa Arab sebut musyaddadah, tasydid. Kalau dalam bahasa Melayu mudah sajalah bersabdu. Okey. Jadi cara bacaan dia wa ma min dabbatin fil ard. Okey. Wa ma min dabbatin fil ard. Okey. Kita tengok tempat yang kedua. Okey. Tempat yang kedua ni ayat nombor 12. Tak ada apa-apa yang kata macam special sangat. Cuma tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia ada 2 kali lah iqlab. Jadi jangan kita terlepas pada tempat tersebut. Okey, jangan terlepas bila kita nak membacanya. Fala'allaka tarikum ba'dha ma yuha ilaika wa dha'iqum bihi sadruk. Ya. Jadi pastikanlah, sebab ada satu ayat tu ada, kalau ada 2-3 tempat kadang-kadang kita terlepas pandang. Jadi pastikan bila kita membaca ayat tersebut, kita membaca dengan dengung, ya, dengan kadar 2 harakat. Sekali lagi. Fala'allaka tarikum ba'dha ma yuha ilaika wa dha'iqum bihi sadruk. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita tengok dalam mushaf, dalam muka surat yang samalah, ya, kat bawah sekali. Okey. Jadi kenapa saya tunjukkan? Kerana tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, inilah ayat dia kan. Fala'allaka tarikum ba'dha ma yuha ilaika wa dha'iqum bihi sadruk. Okey, kat situ. Baik, kita pergi pada tempat yang ketiga. Okey, kenapa saya kuningkan? Kerana tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya nak terangkan, kalau saya besarkan sekejap saja. Okey.
Nampak tak dekat yang saya tandakan kuning ni, fala'allaka tarikum ba'd. Okey, dekat sini ada mim kecil, ekornya ke bawah. Kalau jumpa dalam Quran ada mim kecil, ekor ke bawah, ekor pun kena tengok juga, ekor pun kena tahu juga. Okey, ekornya ke bawah, maka itu adalah tanda bagi iqlab, tanda bagi iqlab. Okey, ada ke ekor yang lain? Ada, tuan-tuan abang dirahmati Allah, iaitu waqaf lazim. Waqaf lazim, tuan-tuan abang dirahmati Allah. Okey, yang saya warnakan ini, saya besarkan lagi. Okey, ini adalah mim kecil, tapi ekornya ke tepi, ekornya ke tepi. Tu berbeza dengan iqlab. Jadi kenapa saya tandakan? Kerana khuatir saja. Walaupun saya yakin ramai di luar sana pandai membaca Al-Quran, yang kita khuatir adalah ada orang bacalah. Contoh saja, wa ma kana lahum min dunillahi min awliya sebab apa diingatkan yang mim kecil tu adalah iqlab? Salah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jom kita tengok ayatnya kalau dalam mushaf bagaimana. Ayat yang ke-20. Okey. Saya cuba besarkan. Okey. Jadi kita tak nak ada orang baca. Contohlah, ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya am yudha. Tak boleh salah. Jadi waqaf lazim ni apa yang kita perlu tahu? Waqaf lazim maksudnya kita mesti kena berhenti di situ. Jadi cara bacaan dia adalah wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Berhenti. Awliya. Okey, kena berhenti pada hamzah. Baik. Okey. Kemudian tuan-tuan abang dirahmati Allah, kita tempat yang keempat adalah pada ayat yang ke-29. Yang saya warnakan adalah perkataan ana. Kataan ana. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Wa ma ana bi na dibaca dengan satu harakat saja. Bukan, bacaan yang salah adalah wa ma ana bil ana, dua harakat dibaca. Kalau orang tanya kenapa kamu baca panjang, katanya ada alif. Jadi ketika wasal, kena perhatikan betul-betul tuan-tuan abang dirahmati Allah. Saya akan besarkan, saya akan tunjukkan. Okey, perhatikan di atas ana. Saya nak besarkan sebesar yang boleh lah. Okey, perhatikan yang ni, yang bulat ni, yang ana ni, yang bulatan ni. Okey, saya boleh ke kalau nak tandakan? Macam tu yang saya tandakan tu, bulat tu, tuan-tuan abang dirahmati Allah. Kalau perhatikan betul-betul, dia bukan bulat yang zero macam ni, tapi dia lonjong macam ni. Dia bulat lonjong, bujur dan tinggi. Macam tu. Maksudnya sebab boleh jadi kalau kata lonjong macam ni boleh kan? Tak, tapi dia bujur yang tinggi. Okey. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, dalam dot pun disebutkan bahawa dia adalah tanda bujur meninggi. Okey, meninggi. Jadi apa cara bacaan dia? Cara bacaan dia adalah kalau kita wasal, kalau kita teruskan bacaan kita, alif itu tidak ada fungsi. Alif itu tidak disebut dalam bacaan. Contoh dengar betul-betul. Wa ma anabi na satu harakat saja. Wa ma anabi taridil ladzina amanu. Okey. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalaulah saya waqaf, barulah alif itu berfungsi. Contohnya wa ma ana na dua harakat. Wa ma ana. Okey. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, kalau kita tengok dalam mushaf bagaimana? Jom kita buka mushaf, kita tengok muka surat yang ayat yang ke-29. Okey. Contohlah kan? Contohnya dia nak baca satu nafas tapi tak sampai, dia berhenti dekat sini ana saja.
Wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'ala Allahi wa ma ana. Kalau diberhenti, wa ma ana, na, dua harakat. Tapi kalau dia sambung, in ajriya illa 'ala Allahi wa ma ana bitaridil ladzina amanu wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Jadi perhatikan tuan-tuan abang dirahmati Allah. Kalau dibesarkan kan, boleh nampak alifnya. Tak apa, saya cuba besarkan lagi. Saya cuba besarkan supaya kita boleh nampak. Tak apa, kita belajar pelan-pelan pun tak apa. Asalkan kita boleh nampak, kita boleh belajar, kita boleh tahu. Okey. Setakat ni je yang boleh besarkan. Ya? Yang ni. Jadi, wa ma ana. Kalau berhenti, dua harakat. Tapi kalau wasal, wa ma ana bitaridil ladzina. Okey, jadi dibaca dengan satu harakat saja. Tak apa. Nanti ada lagi contoh-contoh yang lain. Kemudian ayat yang ke-30. Okey. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in taradtuhum. Okey. Mungkin kita pandai tuan-tuan abang dirahmati Allah, kita tahu baca. Tetapi kadang-kadang ada orang yang mula-mula nak belajar-belajar, dia akan keliru. Okey, nak mati pada dal ke nak masuk pada ta, ataupun mati pada dal hidup balik pada ta, ataupun masuk terus huruf ta. Okey. Jadi cara bacaan dia adalah tarad, rad terus masuk dalam ta, bukan dal, bukan ta, tarad, bukan dal bukan ta, tarad, rad bukan, tapi tarat tuhum. Okey. Jadi nama hukumnya tuan-tuan abang dirahmati Allah, idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Okey, jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam juzuk 12 ni ada banyak juga idgham mutajanisain yang saya akan sharekan. Tak apa, walaupun kita kata saya tahu cara bacaan tapi saya tak tahu nama, hari ini kita belajar namanya. Yang penting bacaannya betul, bacaannya tepat. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Okey. Dekat sini ada iltiqa as-sakinain. Kalau masih ingat siapa yang follow daripada kelas yang awal-awal, kita dah belajar iltiqa as-sakinain. Kita dah tahu tempat-tempatnya. Tetapi semua tempat yang kita belajar itu adalah pada tengah-tengah ayat. Yang maksudnya memang kita tak berhenti di antara dua kalimah itu. Tapi ada juga kalimah yang kalau kita sambung, contoh tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, wala aqulu lilladzina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khaira. Khaira diakhiri dengan tanwin, baris dua di atas. Kalau disambungkan akan jumpa hamzah wasal. Jadi macam mana kaedah dia tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Ran, baris dua di atas itu dikekalkan satu baris di atas saja. Manakala satu lagi akan digantikan dengan nun yang berbaris bawah. Selalu kena ingat, nun tu takkan baris atas, takkan baris depan, dia hanya akan baris bawah saja. Jadi kalau contoh, ni contoh saja, tak ada tanda wakaf, kita berhenti saja. Tapi kalau ada orang kata, ustaz bukankah wakaf itu sad lam kan? Ya, ada yang panggil wakaf sala, ada yang panggil wakaf sila, dan ada orang panggil wakaf sili. Tapi kalau yang sala, dia lebih jelas. Kenapa dipanggil sala? Kerana sala tu daripada wasal, wasal tu maksudnya sambung, aula. Sala, sa tu wasal, la tu aula. Aula tu utama, lebih baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dikata wasal aula, ataupun kalau dikatakan sila, maksudnya sil. Sil tu fi'il amar, sambunglah. Kerana itu aula, itu la, itu lebih baik. Jangan salah faham La tu singkatan daripada aula. Kalau la saja dia
Jangan ataupun tidak. Okey, baik. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, kalau ada orang kata ustaz kat situ kan boleh sambung dan nafas saya panjang, saya nak sambung. Jadi cara bacaannya adalah ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم خيرا Allah dibaca khairanillah. Jadi Allah secara automatik kalimah Allah bila dibaca akan dibaca dengan lam yang nipis, ya, kerana nun itu berbaris bawah. Okey. Tuan-tuan abang dirahmati Allah. Okey, kita tengok ayat yang ke-34. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu. Aradtu tak perlu sebut dalnya. Tak sebut aradtu. Aradtu tak, ya. Kita akan sebut in aradtu. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum. Nama hukumnya adalah idgham mutajanisain. Okey. Saya lupa nak terangkan apa idgham mutajanisain sebab biasanya kita akan belajar ada idgham mutamathilain, ada idgham mutaqaribain, ada idgham mutajanisain. Tak apalah tuan-tuan abang dirahmati Allah. Kita tak payah belajar banyak-banyak, nanti takut terkeliru. Okey, kita tengok idgham mutajanisain saja dulu. Okey. Idgham mutajanisain, sign itu musanna, menunjukkan ada dua. Okey, apa yang dua? Ada dua huruf. Ada dua huruf. Kenapa dengan dua huruf itu? Mutajanis, dia sama jenis. Apa yang jenis yang sama? Dal kan lain, ta kan lain. Jenis yang sama adalah daripada sudut jenis makhrajnya. Itu kalau nak terangkanlah, tapi kita tak sebutlah jenis makhrajnya sama. Tak, kita sebut makhrajnya sama. Makhraj tu apa? Tempat keluar huruf tu sama. Ya, iaitu dal dan ta, dia berkongsi makhraj yang sama. Jadi sebab tu mutajanisain. Tapi daripada segi sifat-sifatnya dia berbeza. Dia beza daripada sudut sifat, tapi makhrajnya sama. Nanti kita akan tengok contoh yang lain. Okey. Sekali lagi, kalau kita baca muka surat yang ke-225, saya buka kejap 35. Okey. Ayat 35, saya besarkan sikit. Dekat sini. Okey. Am yaquluna iftarah qul in iftaraituhu fa'alayya ijrami wa anaba. Okey. Wa satu harakat, a satu harakat, na satu harakat, ba satu harakat. Okey. Jadi jangan baca wa anabari, salah. Okey, kerana apa tuan-tuan abang dirahmati Allah? Pada alif ini di atasnya ada tanda bulat bujur meninggi. Ataupun bujur yang meninggi. Okey, macam tu. Jadi, ketika kita wasal, ketika kita sambung bacaan kita, kita tidak akan menyebut alif itu. Kita tidak akan mempedulikan alif itu. Maksudnya kita tak bacalah alif tu. Jadi, cara bacaannya adalah wa anabari mimma tujrimun. Tapi kalau kita waqaf, kita berhenti, qul in iftaraituhu fa'alayya ijrami wa ana dua harakat. Ketika waqaf dua harakat. Ketika wasal, iaitu sambung, satu harakat saja. Itulah tanda bagi bulat bujur yang meninggi. Baik. Kemudian tuan-tuan abang dirahmati Allah, yang dirahmati Allah. Okey. Yang ni semalam kita dah sebutkan tentang ayat 41 ni. Okey. Dekat mana? Dekat page 11 saja. Kita dah belajar tentang sebutan imalah. Cuba tuan-tuan abang dirahmati Allah sebut imalah. Supaya kita boleh ingat.
Tanda dia tuan-tuan abang dirahmati Allah, ada titik hitam yang besar sikit lah. Titik itu besar lah sikit daripada titik jim ni. Dia besar. Okay. Jadi cara bacaan dia macam mana? Meleweh lah. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha Jangan lupa untuk kita qalqalahkan. Qalqalah surah bagi jim. Riha wa mursaha. X-ray. Kalau dalam sebutan, kalau bahasa Inggeris kan ada A, J, K, Re. Okey, majri. Okey, bismillahi majriha wa mursaha. Tu nama dia imalah. Okey, baik. Ayat selepas dia saja, walaupun saya dah tunjukkan dekat sini. Okey, apa yang berlaku kat sini adalah ada iltiqa as-sakinain. Nuhun tanwin. Macam mana ingat tak kaedah iltiqa as-sakinain? Saya tulis supaya boleh ingat. Kaedah dia adalah tanwin. Apa tanwin? Tanwin tu baris dua. Baris dua di atas, baris dua di bawah, baris dua di depan. Tanwin berjumpa dengan hamzah wasal. Tanwin berjumpa dengan hamzah wasal, itu kaedah dia. Jadi cara bacaan dia bagaimana? Wanada Nuhun ibnahu. Jadi kalau kita baca wahiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wanada Nuhun ibnahu. Okey. Nahu ni saya kalau kita berhenti kita tak sebutlah. Cuma nak bagi tahu kalau kita baca wanada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. Saya berhenti dulu sekejap sebab nanti ada hukum baru pula. Okey, jadi cara bacaannya wanada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. Okey, baik. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, cara bacaan pada iltiqa as-sakinain, satu baris dikekalkan, satu lagi digantikan dengan nun kecil berbaris bawah. Nuhun jadi nuhu. Nibnahu. Okay, baik. Ayat yang sama ada ya bunayyarkam ma'ana. Ya bunayyarkam ma'ana. Okey, jangan sebut ya bunayyarkab. Kab ma'ana. Kab ma'ana salah. Okey, jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, kat sini yang saya nak jelaskan idgham mutajanisain. Apa dia? Cuba tengok pada dua bibir kita ni. Bila kita nak sebut mama. Bila kita sebut ba. Okey, duduk kat sini. Ba, ma. Duduk kat sini. Makhraj yang sama, tapi sifatnya tak sama. Contoh tuan-tuan abang dirahmati Allah, bila kita sebut mama, dia ada sifat gunnah, ada dengung. Ya, tapi kalau baba dia tidak ada sifat dengung. Jadi daripada segi makhraj sama, sifat berbeza. Ya, berbeza. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, kalau kita baca ayat ni ada dua tempat, ada iltiqa as-sakinain, ada idgham mutajanisain. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayyarkam ma'ana. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Baik. Kemudian tuan-tuan abang dirahmati Allah, pada ayat yang ke-44 dalam muka surat yang sama. Kat sini saya tunjuk dulu. Wa qudiyal amru wastawat 'alal judi. 'Alal judi. Okey. Nama bacaan itu adalah nabr. Nabr ni ada tak, pernah tak tuan-tuan abang dirahmati Allah belajar kalau ustaz kata naburkan sikit. Contohlah kan. Jarang kan. Tapi contoh nabr ni maksud kita ada tekankan sikit untuk menunjukkan dekat situ ada dua huruf. Okey. Contoh yang paling mudah, contoh macam bila kita baca iya, kita tekan sikit iyyaka na'budu wa iya. Dia macam dia bukan iyyaka na'budu wa iya, bukan. Dia kena iya, macam itulah. Sama juga bila kita dalam huruf-huruf yang bersabdu, contohnya
Macam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nak bagi nak tunjukkan sabdu tu, tapi jangan lama. Ya, tapi nak tekan, bukannya dengan kadang-kadang ada orang yang dia tak ada nabar, bila dia lemah dia akan baca waladdallin, waladdallin. Dia lemah. Dia tak ada nabar kat situ. Okey. Kemudian tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tengok dalam mushaf dia akan jadi macam ni ya. Wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi. Kalau kita baca wastawat 'alal judi, di saja, jadi hilanglah sabdunya. Okey. Kemudian tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dekat sini ada izar halqi. Kenapa saya nak bagi tahu? Sebab kadang-kadang ada orang bila dia nampak tanwin berjumpa dengan ghain, dia nak dengungkan bacaan. Contohnya innahu amalun ghairu salih, tak, dia izhar. Innahu amalun ghairu salih, amalun ghairu salih. Jadi perhatian sajalah, sebab kadang-kadang ada orang terlepas pandang. Okey. Saya nak ringkaskan. Dekat sini ada qila ya nuh. Okey, sebab dia ha pedas jumpa ha simpul. Jadi kena pastikan sebutan tu betul. Wa ma min dabbatin. Okey, dabbah. Kat situ ada mad lazim kalimi musaqqal. Dekat sini izar halqi macam tadi, dikhawatiri ada orang baca wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum. Ini pun sama, min ilahin ghairuh. Kemudian kat sini ada, kenapa saya bulatkan kuningkan? Kerana dikhawatiri dalam Quran banyak yauma, tapi dekat sini wa min khizyi yaumi, bukan yauma iz, ya, yaumi iz. Yang ini ada ana qalat ya wailata aalidu wa ana ajuzu. Satu harakat saja ketika wasal, ketika sambung. Ketika waqaf, dua harakat. Contoh qalat ya wailata aalidu wa ana. Okey. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, kat sini waqaf dengan mak asli, dikhawatiri ada orang baca panjang. Contohnya fattaqullaha wa la tukhzuni, fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi. Dia nak berhenti tapi dhaifi, 4 harakat. Kenapa? Sebab dia kata ada tanda panjang ni. Tak. Kalau waqaf 2 harakat saja. Fi dhaifi. Tapi kalau kita wasal, kita sambung, barulah berlaku mad jaiz munfasil. Wala tukhzuni fi dhaifi alaysa. Okey. Kemudian inilah tuan-tuan dan dirahmati Allah, istilah kalau yang baru dengar, namanya ijtima' harf sakinan. Maksudnya perjumpaan 2 huruf yang mati. Kerana bila kita waqaf, huruf terakhir akan dimatikan kan? Dan huruf sebelumnya dekat sini mati. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita kena sebut dua-dua sekali. Inna mau'idahumus subh. So kadang-kadang ada orang dia matikan satu saja. Dia inna mau'idahumus subh. Macam tu je. Tak ada ha-nya. Ha kena jelaskan. Inna mau'idahumus subh. Okey. Jadi sama juga bila kita baca suratul asr, wal asr. Sad mati, ra pun mati. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Okey. Baik tuan-tuan dan dirahmati Allah, yang saya kuningkan kat sini saya skip je ya. Qalu ya Syuaibu asalatuka. Jangan baca qalu ya Syuaibu asalawat. Tak ada, wa tak ada. Asalatuka saja ya. Waw itu adalah rumah bagi alif.
bukan waw tu hidup, bahkan baris atas, tapi waw tu rumah. Alif tu menumpang pada waw itu. Okey. Kemudian tuan-tuan abang dirahmati Allah, pada ayat 87, au an naf'ala fi amwalina ma nasya'. Sebab ada orang nanti kata nasya'u. Tak tahu masa tu nak nasya' ke nasya'u ke. Cara berhenti dia adalah manasya'. Okey. Dekat sini ma anhaakum an. Nun mati, ha pun mati. In uridu illal islaha mastata'. Jadi tak boleh mastata' saja. Mastata'. Ada ta tu kena bunyikan. Ila fir'auna wa malaihi. I tak dipanjangkan walaupun ada ya, tapi di atasnya ada tanda bulat. Maksudnya apa? Wujud pada tulisan, tak wujud pada bacaan. Okey. Kemudian yang ni izhar halqi, ata'an ghaira majzuz. Yang ni tuan-tuan abang dirahmati Allah, hati-hati bila baca. Wa aqimis salata tarafayin nahar. Okey. Kemudian ulu ni sekadar macam tadi, ulu dibaca pendek saja. Lu 2 harakat Okey. Ulu baqiyah. Okay, dalam surah Yusuf, minta maaf laju sikit. Alif lam ra. Okey, mad lazim harfi mukhaffaf. Ada hamzah wasal dekat sini, ada uqtulu. Okey. Kerana apa? Hamzah wasal, huruf kedua bukan huruf lam, huruf ketiga berbaris hadapan. Jadi hamzah wasal berbaris hadapan. Uqtulu Yusuf. Okey. Kemudian yang terakhirlah tuan-tuan abang dirahmati Allah, yang saya nak fokuskan adalah kalimah la ta'manna. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Okey. Nama bacaan itu adalah ishmam. Ishmam maksudnya kita moncongkan. Tapi moncong itu tidak mempengaruhi bacaan, ya. Kita moncong saja. Bacaannya la ta'manna. Bunyinya la ta'manna. Tapi dalam tempoh itu kita moncongkan bibir kita. Okey, jangan mempengaruhi bacaan. Moncong tu tidak boleh mempengaruhi bacaan. Okey, cara bacaannya adalah la ta'manna. Okey, apa maksud saya mempengaruhi? Kerana ada orang macam dulu-dulu saya pun masa kecil-kecil tak tahu, bila orang kata moncongkan, dan guru pun ajar, dia kata baca malaka la ta'maun. Sebab nak moncong tu dia malaka la ta'maunna. Macam tu. Maksudnya moncong tu mempengaruhi bacaan. Sebenarnya moncong tu tak mempengaruhi bacaan. Dia sekadar kita nak tunjukkan bahawa kalimah asal itu adalah la ta'manuna, tetapi diidghamkan, dicantumkan. Jadi bacaan dia adalah malaka la ta'manna manna ala Yusuf. Okey. Yang ni ada qalqal akbar fi ghayabatil jubb. Okey, ikhtilas ataupun raum insya-Allah kita akan ceritakan esok insya-Allah. Okey. Yang lain semua tak apalah, esok insya-Allah mungkin tak apa. Kita sambung esok insya-Allah. Ada beberapa perkara yang penting, jangan lupa pergi ke page Kuliah Quran Dr. Hafiz untuk dapatkan nota-notanya, dan insya-Allah besok sebelum kita mulakan kita punya pengajian, kita akan sambung sikit-sikit lagi insya-Allah. Sebenarnya yang bawah-bawah tu semua dah boleh baca sendiri. Kat sebelah dia ada dah beritahu wajibul gunnah, ijtima' harfan sakinan, ta'kulut tayru min. Kena ada dua-dua lah, kena sebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang lain-lain tu idgham mutajanisain kita dah jelaskan. Terus masuk pada huruf yang bersabdu. Tak payah sebut huruf yang sebelumnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, minta maaf sebab tak dapat nak habiskan masa singkat. Kita nak dengarkan lepas ni insya-Allah Al-Fadil
Ustaz Alif, imam kita yang akan membaca Al-Quran, insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup setakat itu saja. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah, yang silap daripada kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Teruskan baca Al-Quran, semangat lagi baca Al-Quran. Mudah-mudahan diberkati Allah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua, terima kasih yang menonton, terima kasih pada Abang Jeff, terima kasih pada yang share, terima kasih pada yang like, terima kasih semua.